Persatuan Pelindungan Kanak-kanak Malaysia CPSM menzahirkan kebimbangan mendalam terhadap salah laku seksual membabitkan 4 pelajar lelaki di sebuah sekolah di Melaka baru-baru ini yang disifatkan sebagai petanda serius kemerosotan nilai moral dalam masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Susi binti Junaidi dan video ini merupakan ulasan kritis berkaitan isu tingkah laku gangguan seksual dalam kalangan murid di sekolah. Gangguan seksual merujuk kepada perlakuan berbaur seksual yang dilakukan terhadap individu lain sama ada secara lisan, bukan lisan, kritikan fizikal atau emosi. Kes ini semakin berleluasa sehingga menular ke sekolah dan institusi pengajian tinggi yang sepatutnya menjadi persekitaran selamat untuk belajar. Walaupun sering dipandang ringan, isu ini membawa implikasi serius terhadap kesejahteraan emosi, keselamatan dan keselesaan murid. Ulasan kritis ini adalah berdasarkan artikel yang diterbitkan pada tahun 2023 dalam jurnal Advances in Humanities and Contemporary Studies oleh Hamzah dan Walsh bertajuk Gangguan Seksual, Kepentingan Kesedaran Mengenai Gangguan Seksual dalam Kalangan Pelajar. Isi utama yang diketengahkan dalam artikel ini ialah tahap kesedaran murid yang rendah terhadap definisi, bentuk-bentuk serta kesan gangguan seksual. Kurangnya kesedaran ini akhirnya mencetuskan tingkah laku gangguan seksual dalam kalangan murid di sekolah. Artikel ini turut menjelaskan bahawa sebahagian murid menganggap gangguan seksual sebagai satu bentuk kemauan biasa. Antara tingkah laku yang sering berlaku ialah gangguan secara lisan, contoh menggunakan panggilan seperti beb, sayang kepada mangsa. Ba. Itu ba. Kiu. Sendiri aja, Neng. Mau ditemenin kan, Neng? Iya, Neng, mending temenin, Neng. Kasihan banget, adik-adik sendirian. Ya sombong gitulah. Terdapat juga bunyi yang berbaur seksual seperti catcalling atau gangguan melalui bahasa isyarat, contohnya menunjukkan isyarat jari tengah atau perlakuan yang membayangkan perbuatan seksual. Murid yang tidak memahami sempadan peribadi atau personal boundaries dan kesan psikologi yang akan dialami oleh mangsa, seperti tekanan emosi, rasa tidak selamat, serta penurunan motivasi pembelajaran menyebabkan tingkah laku gangguan seksual terus-menerus berlaku dan dinormalisasikan dalam persekitaran sekolah. Dari perspektif psikologi pendidikan, isu ini boleh dijelaskan melalui teori psikoseksual Sigmund Freud. Menurut Freud, murid berusia 12 tahun dan ke atas berada pada peringkat genital, yaitu pada peringkat ini remaja mula mengambil tahu dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina. Individu pada peringkat ini akan cuba memenuhi keinginan yang tidak dapat dipenuhi pada zaman kanak-kanak mereka. Oleh itu, cara didikan dan layanan yang diterima oleh murid sejak kecil mempengaruhi personality seseorang. Sekiranya proses pembentukan nilai dan perkembangan kendiri ini tidak dibimbing dengan baik, murid berisiko gagal mengawal tingkah laku dan seterusnya melanggar batas pergaulan. Selain itu, teori perkembangan psikososial Erik Erikson juga relevan dalam memahami isu ini. Pada ketika ini, murid remaja berada pada peringkat kelima, yaitu identiti melawan kekeliruan. Pada fasa ini, murid sedang membina identiti diri dan mudah terpengaruh oleh rakan sebaya serta persekitaran sosial. Contohnya, murid yang bergaul dengan rakan-rakan yang gemar membuat gurauan berunsur seksual terdorong untuk meniru tingkah laku tersebut bagi membuktikan bahwa dirinya matang dan diterima dalam kumpulan. Ada juga murid yang meniru tingkah laku daripada media sosial tanpa memahami kesan perbuatannya. Akibat kekeliruan identiti dan kurangnya bimbingan nilai moral, murid gagal membezakan antara gurauan dan tingkah laku yang salah, sekaligus menyumbang kepada perlakuan salah laku gangguan seksual di sekolah. Kajian oleh Hamzah dan Walsh ini memberi sumbangan penting kepada guru dan pihak sekolah. Artikel ini menekankan keperluan untuk meningkatkan pendidikan kesedaran melalui pendidikan kesehatan reproduktif dan sosial (peers), selain membimbing murid secara berterusan serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan menyokong perkembangan murid. Kesimpulannya, gangguan seksual perlu difahami sebagai isu tingkah laku murid yang berkait rapat dengan perkembangan psikologi dan bukan masalah disiplin semata-mata. Oleh itu, isu ini memerlukan intervensi pendidikan yang menyeluruh.